عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه. قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يمزقوا كل ممزق. Diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sepucuk surat kepada seseorang dan memerintahkan orang itu memberikan surat itu kepada Gubernur Bahrain. Ia pun melaksanakan tugas itu dan Gubernur Bahrain mengirimkan kepada Kisra, Raja Persia, yang setelah membaca surat itu menjemputnya sampai berserpihan. Ibnu Musayyab berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah agar menghancurkan kerajaannya hingga berkeping-keping. Aywa, ini berlaku setelah tahun ke-6 daripada hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah perjanjian damai Al-Hudaybiyah. Baginda Rasulullah mengambil peluang masa perdamaian selama 10 tahun untuk berdakwah dalam jarak jauh. Selama 6 tahun Nabi berhijrah, tidak berpeluang untuk Nabi menyampaikan dakwah ke kawasan-kawasan yang jauh disebabkan oleh kerana keadaan yang tidak aman untuk ditempuh oleh para pendakwah daripada kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ketika perjanjian damai sudah terjalin antara kaum musyrikin dengan kaum muslimin, maka diambil perjanjian damai untuk tidak berperang selama 10 tahun, peluang Nabi untuk menyampaikan dakwah ke luar negara. Maka dihantarkan waktu itu ramai daripada duta-duta Rasulullah SAW daripada kalangan para sahabat, dan dipilih setiap duta itu yang boleh bercakap bahasa negara yang dia akan dihantar pergi ke sana. Yang dihantar pergi ke Persia boleh bercakap bahasa Persia, yang dihantar pergi ke Mesir boleh bercakap bahasa Mesir ketika itu. Walhasil Nabi pilih seorang yang tepat dan bijak untuk membawa surat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka salah seorang dihantar oleh Rasulullah untuk berjumpa dengan gubernur di Bahrain, dan Bahrain ketika itu di bawah jajahan Persia ketika itu. Maka ketika diterima oleh gubernur Bahrain dan diberikan kepada Kisra. Kisra itu gelaran kepada Raja Persia. Maka dikoyak surat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah berita itu sampai kepada Rasulullah, Nabi mendoakan kehancuran, semoga Allah mengoyak kerajaan Persia. Dikoyak kerajaan Persia, yakni Raja Persia waktu itu dibunuh oleh ahli keluarganya sendiri, dan pembunuhan berlaku kepada Raja Persia. Sementara delegasi daripada Persia datang daripada Persia melalui kepada Yaman, daripada Yaman datang ke Madinah untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, ingin memperbincangkan tentang masalah surat yang dihantarkan oleh Rasulullah kepada Raja Persia, seakan-akan surat yang mencabar dan sebagainya. Kata baginda Rasulullah bagi tahu kepada dua delegasi daripada Persia, ketahuilah kalau Tuhan aku sudah bunuh engkau punya raja di Persia situ. Yani waktu itu dua orang itu tak ada telefon masa itu, tak ada apa berita macam mana jarak yang boleh jauh seperti itu. Nabi boleh tahu kamu balik sana, aku Tuhan aku sudah bunuh engkau punya raja. Subhanallah, balik ke Persia didapati Raja Persia dibunuh tepat pada hari saat mereka berdua ada di Madinah berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diruntuhkan kerajaan Persia dengan dibunuhnya Raja Persia oleh ahli keluarganya sendiri. Sebab apa? Mengkoyak surat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham dong, ini surat bukan surat biasa. Surat ini adalah menyelamatkan itu Persia waktu itu, agar supaya meluk kepada agama Islam, tidak menyikapi surat Nabi dengan baik sebab kehancuran dan runtuhnya kerajaan Persia. Beberapa negara yang lain dihantarkan surat pelbagai macam sikap. Habasyi atau Raja Habasyah An-Najasyi diambil surat Nabi dan dicium dan juga ditangisi oleh An-Najasyi ketika menerima surat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Adapun Raja Mesir menerima surat Nabi Al-Mughawqis, menerima surat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadiahkan oleh Raja Mughawqis beberapa hadiah. Di antaranya adalah Maria Al-Qibtiyah yang pada akhirnya lahir daripada beliau daripada Rasulullah dengan Maria Al-Qibtiyah yang namanya Ibrahim, yakni diterima hadiah itu oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diberikan keledai yang yang bagus. Diberi nama keledai itu, saya ingat ada namanya Ya'fur kalau tidak silap saya. Falhasil respon daripada Mughawqis baik walaupun tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Hercules menerima surat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada akhirnya surat itu menggegarkan kepada kerajaan Hercules setelah menerima surat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Hercules mengumpulkan kepada semua dia punya menteri-menteri dalam satu dewan khas untuk perjumpaan Hercules dengan menteri-menterinya. Hercules bagi tahu kepada penjaga pintu dewan itu. Kata Hercules bagi tahu, kalau keadaan nanti kacau bilau, orang nak pergi keluar pintu, kamu tutup segera, jangan bagi seorang pun keluar. Hercules dah tahu benda akan jadi. Dia anak buahnya, so dia tahu apa perangai anak buah daripada Hercules. Hercules bagi tahu, kami menerima surat daripada Muhammad. Dibaca surat itu, min Muhammad Rasulullah ila al-Hiraqal Azimur Rum. Salamun ala man ittaba'al huda. Daripada Muhammad Rasulullah kepada Hercules Azimur Rum. Hercules Azimur Rum. Azimur Rum yakni orang yang dimuliakan di di Romawi. Nabi suratnya diplomatik, tidak mengatakan daripada Muhammad Rasulullah kepada Hercules si kafir umpamanya, wala dengan cara menghina. Di gelaran yang ada padanya diletakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, salamun ala man ittabal huda, salam atau keselamatan bagi orang yang mahu mengambil hidayah. Aslim taslam, masuk kamu kepada agama Islam, kamu akan selamat dan kamu akan mendapatkan pahala 2 kali. Kalau kamu menolak, maka kamu akan tanggung dosa orang-orang al-Arisiyin, yakni rakyat daripada Romawi. Maka Hercules membaca surat ini dan setelah melihat, memastikan tentang sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Hercules tahu melalui informasi yang didengar daripada Abu Sufyan, kalau soalan Hercules kepada Abu Sufyan tentang sifat Rasulullah memang benar itu adalah Rasulullah yang ada dalam kitab Injil, maka Hercules panggil kepada dia punya menteri-menteri. Dia tanya, kami terima surat daripada Muhammad dan dibacakan suratnya, dan kita semua tahu, kata Hercules, kalau ini adalah orang yang diberitakan dalam kitab Injil untuk kami beriman kepada, untuk kita beriman kepadanya. Apa kata kalau kita beriman kepada orang tersebut? Melompat semua menteri, padri apa semua nak cari pintu nak keluar. Hercules dah bagi arahan kepada penjaga pintu untuk ditutup. Tutup pintu, keadaan adalah mula kacau. Kata Hercules, balik-balik semua. Duduk balik, ditenangkan balik. Aku sebenarnya nak menguji sejauh mana keimanan kamu kepada agama kamu, yakni kepada agama Kristian. Hercules mulai sedar kalau dirinya itu kalau ini orang sampai keluar, berita sampai keluar, dia akan jatuh daripada kepimpinannya. Dia pun sayang kepada punya jawatan punya pasal, apa saja dikorbankan juga. Ada Hercules pun tahu kalau Rasulullah adalah Muhammad Rasulullah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti dan yakin, akan tetapi tidak mau beriman. Pasal apa? Kursi punya pasal, sayang kepada kursi itu, maka dikorbankan keimanannya dan keyakinannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa beberapa tahun itu Nabi menghantarkan surat yang beriman daripada semua raja-raja ketika itu adalah An-Najasyi yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diletakkan oleh Imam Al-Bukhari dalam bab juga berkenaan dengan bab memastikan atau menerima ilmu dalam bentuk tulisan. Delegasi duta yang dihantar oleh Rasulullah membawa surat.
Dan surat ini adalah merupakan isinya adalah satu ayat yang datang daripada Rasulullah SAW. Menerima surat ini untuk disampaikan itu adalah bahagian daripada amanah yang ditunjukkan oleh orang yang diutus oleh Nabi untuk menyampaikan surat tersebut dengan menerima dalam bentuk tulisan. Dan ini adalah bahagian daripada al-munawalah, yang ini diserahkan dalam tulisan ke kertas ke kitab ke untuk diserahkan kepada orang lain. Gerak.